قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya pada sebelah malam dan pada satu waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah dititik, yang telah menjadi simbol kekuatan dan keagungan Sulaiman alaihissalam. Pada keseluruhan perjalanan itu, dari masjid ke masjid, dari Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, telah kami lindung, telah kami jaga, telah kami pelihara dan kami berkati keseluruhannya, bagi kami menunjukkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Tuan Imam Ustaz Hafiz Hakimi, sahabat saya, pimpinan masjid dan kuasa pengurusan pentadbiran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan penggerak, pimpinan penggerak, penjaga rumah Allah, penjaga amanah Rasulullah, penyusun pengimarah rumah Allah, muslimin dan muslimat, para jemaah muhibbin, para pencinta Rasul, para pencinta sirah, para pencinta sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Aku beriktikaf dalam rumah Allah ini, duduk seketika, sunat kerana Allah. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami, wabil islami dina, dan Islam itu sebagai GPS, panduan dan juga pedoman perjalanan rujukan kami, sandaran kehidupan. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami juga redha Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk, sebagai panduan dan pedoman, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, Rasul, khataman nabiyyin, sayyidul mursalin. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala, detik dan ketika ini antara tujuan kehidupan ini tuan-tuan adalah satu perjuangan untuk menambah paling kurang satu kebaikan. Kehidupan ini juga adalah satu perjuangan untuk mengurang satu keburukan paling kurang. Dan perjuangan hidup ini adalah untuk memaknai sebuah rasa dan merasai sebuah makna. Terlalu banyak yang nikmat yang Allah telah limpah dan curah, tetapi tak ramai manusia yang mampu memaknai sebuah nikmat dan menikmati sebuah makna nikmat. Ada orang telan layan nikmat tapi dia tak rasa itu sebagai nikmat. Dia tak dapat rasa sebuah erti dan makna sebuah kehidupan, sebuah kekuatan, sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, sebuah peluang yang Allah beri. Antara orang yang paling tinggi darjatnya adalah orang selain daripada takwa, orang yang paling bisa merasai erti dan makna sebuah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan jentikan dan suntikan pada hati dan jiwa yang telah layu. Mudah-mudahan akan disegar bugarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya tuan-tuan, kita memberikan fokus sepenuhnya untuk isu yang bukan baharu
tetapi telah pun berlaku semenjak kewujudan umat Yahudi 2000 tahun yang lampau. Kita ingin melihat, ingin menyorot dan menekuni serta mentadaburi sebuah perjalanan, sebuah pengkisahan dan sebuah kajian yang disebut dalam hadis-hadis akhir zaman, tidak juga ketinggalan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, pengkisahan tentang bangsa-bangsa yang terkuat menguasai dunia, yang Allah menggilirkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara bangsa-bangsa yang akan bertarung dunia, yang bangsa-bangsa yang menguasai dunia, bangsa-bangsa utama yang akan memimpin kekuasaan setiap inci ruang dunia ini, dia ada 4 bangsa utama. Yang pertama dimulakan daripada leluhur Nabi Allah Ibrahim melahirkan 3 isteri. Daripada 3 isteri pertama melahirkan bangsa Ishak dan Yakub, melahirkan bangsa Rom dan juga Yahudi. Rom Eropah, Rom Timur, Rom Barat, dan juga Yahudi daripada keturunan Nabi Yakub. Isteri pertama melahirkan 2 keturunan, iaitu bangsa Rom dan bangsa Bani Israel atau Yahudi. Daripada jalur leluhur isteri kedua, Siti Hajar melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab ini diberikan tanggapan oleh Yahudi, bangsa yang mesti disembelih. Sebab Nabi Ismail yang memulakan kehidupan bangsa Arab, the CEO, the pioneer, orang yang memula dan mengasaskan kehidupan bangsa Arab, adalah lahir daripada peristiwa Adbahuk, hampir disembelih. Dan Nabi Muhammad juga adalah bangsa Arab yang hampir disembelih ayahnya. Maka Yahudi mengatakan bahawa bangsa Arab mesti disembelih. Maka itu signal pertama untuk mencapai dan menggapai tujuan perkongsian kita malam ni, untuk melihat kenapa dan mengapa berlakunya krisis antara Yahudi dan juga bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia, kerana Yahudi beranggapan bahawa bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia mesti disembelih. Sejarahnya di situ. Daripada leluhur isteri ketiga melahirkan kaum Madian. Daripada leluhur kaum Madian melahirkan bangsa Jawi ataupun Bani Timur. Daripada Bani Timur itulah melahirkan bangsa Melayu. Maka Rom, Yahudi, Arab dan Melayu akan menjadi 4 bangsa utama yang akan melalui suka duka, tangis tawa, yang akan memimpin dunia ini, yang akan bertemu dan bertempur dalam ruang lingkup yang disebut sebagai World War III, ataupun dalam kitab Al-Fitan disebut, tuan-tuan, Malhamah Al-Kubra. Maka peperangan dan pertempuran 4 bangsa ni, dunia kiamat takkan berlaku. Nak tengok kiamat ni, nak tengok akhir zaman Imam Mahdi muncul, tengok gelagat dan situasi semasa 4 bangsa utama dunia ni. Muslimin dan muslimat Allah, mudah-mudahan memberikan kita sebagai mukadimah untuk masuk ke tajuk krisis Israel dan Palestin. Tuan-tuan, jom kita berkenalan seketika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu bumi yang disebut oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi, Al-Aqsa. Aqsa dari segi bahasa disebut jauh. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Surah Yasin ayat 20. Jaa'a min aqsal madinah. Aqsal Madinah dalam surah Isra yang saya bacakan awal tadi, Haram, Masjidil Haram dan Aqsa. Dalam ayat Yasin, Aqsa dan Madinah. Maka ada beberapa perkataan Madinah, Mekah, Aqsa digabung dalam ayat-ayat yang berbeza. Nak bagi tahu bahawa hampa, wahai umat bertam, tolong bagi perhatian kepada 3 bumi ini, 3 masjid ini. Maka 3 masjid utama dunia. Yang pertama disebut hadis-hadis akhir zaman dan juga hadis-hadis sirah nabawiyah yang kita sudah maklum, siapa yang solat di Masjid Haram 100,000 ganjaran, 1000 ganjaran untuk Masjid Nabawi. Dan antara riwayat lain mengatakan, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam Imam Qurtubi dalam kitab Asyratus Sa'ah, Dr. Yusuf Wabil mengatakan bahawa antara hadis yang ditemui, antara riwayat mengatakan pandangan siapa yang solat di Masjidil Aqsa akan mendapat 500 ganjaran. 100,000 Mekah,
1000 di Madinah, 500 di Aqsa. Grade darjat mengikut 3 masjid utama dunia. Itu sebagai mukadimah. Ayo tuan-tuan saksikan di layar kaca. Jom kita tengok siapa yang tak pernah sampai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan. Malam ni kita sampaikan hati kita sebelum kaki kita akan disampaikan oleh Allah. Tuan-tuan, kompleks Masjidil Aqsa itu sendiri adalah terdiri daripada beberapa komponen. Masjidil Aqsa bukan hanya masjid yang ada kubah emas ataupun golden ataupun kubah Dome of the Rock yang ada beberapa komponen yang kita nampak emas tu. Ramai orang menganggap bahawa Masjidil Aqsa ni masjid yang kubah dia emas. Bukan. Itu sebahagian, is a part of. Yang dikatakan Masjidil Aqsa ni yang semua benda yang berada dalam tembok emas kuning tu. Nampak? Maka semua dalam tembok ini dikatakan itulah kompleks Masjidil Aqsa. Maka barang siapa yang solat di dalam mana-mana tanah, mana-mana angle, mana-mana penjuru, mana-mana ruang, itulah yang diberikan satu manifesto ketika mana hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Al-Ash sallallahu alaihi Muhammad. Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah berkata, Nabi pernah bersabda ketika Nabi Sulaiman, tuan-tuan, permulaan kekuatan, ketinggian dan kemuliaan cerita tentang Palestin ni, zaman kegemilangan dia adalah zaman pada kerajaan Raja atau Nabi Sulaiman yang membangunkan Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa, yang mengikut pandangan dan kitab lama Old Testament Yahudi mengatakan bahawa istana Dajjal sedang berada di bawah kompleks Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman. Jadi antara misi dan misi penaklukan Zionis Yahudi ke atas Palestin adalah untuk mengangkat kembali istana Tuhan mereka yang ditimbus zaman berzaman di bawah Dome of the Rock, di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa. Maka kena tawan Baitul Maqdis untuk mengangkat istana Tuhan. Sebab Dajjal, tanah ni, Dajjal nak keluar dah, Dajjal dah on the way dah. Itu pandangan orang Yahudi. Maka by crook, kok mana pun kita kena tawan Palestin. Sebab apa? Sebab ini akan menjadi istana Tuhan kita, Dajjal.